Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi untuk video kali ini memandangkan ini adalah minggu terakhir kuliah kita, maka saya akan habiskan tajuk factorial design untuk dua level sebab kita dalam tajuk ni kita hanya fokus kepada dua level iaitu lower level dengan higher level ya. That's why dia ada dua power of K ya. So power of K refer kepada kita akan tengok sehingga K factor. So dalam kes ni kita dah mulakan dengan 2 power of 2 yang mana hanya melibatkan dua faktor. Kemudian kita ada dua level 3 faktor dan hari ni kita akan tengok dua level untuk K factor. So kombinasi treatment yang kita akan perolehi adalah 2 power of K treatment combination. Baik, untuk kesan di dalam kes 2 power of K factorial design, so kita akan ada seperti biasa, kita akan dapati secara umumnya kita akan lihat untuk kesan utama ataupun K main factor. Lepas tu kita akan lihat interaction antara dua faktor. Macam mana nak dapatkan interaction dua faktor ialah KC2. So sepatutnya kita akan ada KC2 untuk 2 factor interaction. Untuk 3 factor interaction kita patut ada KC3 ya. KC3, so maksudnya kita akan lihat interaksi 3 faktor dan kita boleh kira sehinggalah ke K interaction factor ya, yang mana untuk K factor interaction hanya akan ada satu sahaja. Ya, jadi contohnya kalau di sini kita ada okey, sebelum kita tengok contoh, maka kita dapati untuk complete model sepatutnya keseluruhan kita akan mempunyai berapa kesan, iaitu 2 kuasa K tolak 1 kesan ya. Jadi kalau K ni merujuk kepada 2, maksudnya kita ada 4 tolak 1 kita akan ada 3 jenis kesan ya, 3 jenis kesan. Jadi di sini kita akan lihat untuk kes 2 kuasa 5 factorial design. Maksudnya kita akan ada 2 kuasa 5 sama dengan 32 tolak 1. Kita akan dapat 31 kesan. So kesan 31 kesan ini terdiri daripada 5 kesan utama, iaitu kita ada 5 faktor, maksudnya kita ada 5 kesan utama, 10 kesan interaksi 2 faktor. Ya, dari mana kita dapat 10 ni? Daripada KC2. KC2 kalau dalam kes ni kita ada 5C2. 5C2 sama dengan 10. Untuk kesan interaksi 3 faktor, maka kita akan dapat 5C2 juga. 5C3. Okay, boleh tekanlah 5C3 sama tak dengan 10. Okay, lepas tu kita akan dapat untuk 4 factor interaction 5C4 ya. 5C4, so kita akan dapat 5 jenis interaction lah. Dan akhir sekali kita ada satu interaction untuk yang melibatkan 5 ya, interaksi ke-5 faktor. Jadi ini adalah keseluruhan analisis procedure for the case of 2 power of K design. Sebenarnya dia terpakai untuk semua jenis untuk semua faktor lah. Jadi untuk dua level K factorial design, kita akan ada berapa step? Secara umumnya ada 6 step. Yang pertama, kita akan estimate the factor effect ya. Masih ingat lagi macam mana kita nak estimate? Nanti saya akan tunjuk semula lah untuk case 2 power of K. Yang kedua, kita form initial model. So initial model ni yang Y equal to your ANOVA. Okay, ANOVA kita dapat dari kita buat ANOVA di dalam initial model. So kalau kita perhatikan di sini dia ada dua cara. Satu, ketika design tu ada replikasi. Yang selama ni kita buat, saya bagi contoh yang semua ada replikasi. Tapi untuk yang tidak ada replication, maksudnya setiap treatment tu dia cuma ada satu experimental unit sahaja ataupun ada satu observation, maka kita akan menggunakan kaedah modeling menggunakan normal probability plot untuk kesan. So nanti saya akan tunjukkanlah yang kedua ni, sebab selama ni saya hanya tunjukkan yang pertama ni yang melibatkan replication, tapi without replication kita tak pernah tengok lagi.
Okey, seterusnya kita perform the statistical testing. So, apabila kita dah buat initial model dan kita tengoklah mana-mana faktor yang signifikan untuk kita buat kesimpulan. Refine model, residual analysis, analyze the residuals. Refine model ni based on this statistical testing lah. Kalau ada faktor yang tidak signifikan, selalunya kita tak masukkan dalam model, kita keluarkan ya. Dan untuk kita mengira residual, kita hanya mempertimbangkan semua model yang mempunyai faktor yang signifikan. Dan akhir sekali kita interpret result, macam biasalah kita buat conclusion. Okey, baik, kita akan teruskan dengan melihat bagaimana formula ataupun kita nak membina ataupun membangunkan ANOVA untuk case 2 power of K design. So, ini adalah formula umum apabila melibatkan hingga ke K design, K factor, Jadi kita akan ada K main effect. So di sinilah main effect A, B sehingga K. So SS dia macam biasalah kita dapatkan daripada SSA, SSB. So kaedah nak mengira SS ni sama je macam yang saya pernah tunjuk sebelum ni ya. Kita boleh guna Excel dan awak boleh kira secara satu persatu. Untuk tu factor interaction, kita akan ada banyak ni lah, two factor KC2 for the case of KC3 untuk 3 factor interaction dan KCK, yang ni ada satu saja case untuk K factor interaction. So kita akan ada semua sama je, semua sama, cuma proses ni kalau kita nak lebih umum kita boleh nampak macam ni lah. Okey, jadi untuk degree of freedom bagi error kita boleh dapat daripada 2 power of K n minus 1, dan untuk total kita boleh dapat daripada n 2 power of K minus 1. Yang lain semuanya satu saja sebab treatment kita ada satu je kan. Okey, seterusnya kita lihat kontras pula. Okey, ini adalah formula umum bagi kontras apabila kita melibatkan 2 power of K. Dan kalau sebelum ni awak masih confused ya macam mana nak membangunkan kontras, kita kalau tengok formula ni rasanya lebih senang kot dan kita mudah faham. Contohnya kalau kita ada kontras, okey, formula dia macam ni ya. Saya sebelum kita tengok contoh, kita tengok dulu formula umum dia ya. So kontras untuk AB ke K factor is equal to A plus minus 1 darab dengan B plus minus 1 darab dengan hinggalah ke K plus minus 1. So if the effect is include, kita guna negative sign, and if the effect is exclude, then we use positive sign. Yeah, for example, for the case of 2 power of 3 factorial design, so kalau untuk 3 faktor, kita akan ada faktor A, B, C. Jadi contohnya kalau kita nak tengok untuk kontras bagi A dan B, maka kita hanya ambil A minus 1, B minus 1 sebab dia faktor kontras antara A dan B. So maksudnya A dan B ni berada pada level yang tinggi. So minus 1, ingat je bila the effect is include, so kita guna simbol negatif. So kita ambil negative 1. Negative 1 tapi C tak ada dalam kontras AB ni, maka kita buat C plus 1. So selesaikan persamaan ni, persamaan ni, maka kita akan dapatlah formula untuk kontras seperti ini. Okay, jadi untuk kontras ABC pula, ketiga-tiganya ada dalam wujud dalam kontras yang kita nak ni. So maksudnya semua akan ada negatif, semua akan jadi negatif, tak ada positif lah. Dan selesaikan persamaan ni, saya rasa algebra ni tak payah tunjuk lah, awak tahu macam mana nak selesaikan. So kita akan dapat formulanya adalah seperti ini. Okay. Jadi seterusnya untuk mengira kesan dan juga sum of square, ini adalah formula umumnya untuk mengira kesan AB faktor AB to K factor, maka kita akan dapat 2 darab dengan kontras dia. Ya, contohnya kalau efek AB, kontras AB lah. Kalau efek BC, maka kita cari kontras BC bahagi dengan n to power of K. N ni refer to the sample size. Ya. Sample size dalam setiap treatment selalunya sama sample size dia. Ya. Untuk sum of square pula, mudah saja kita ambil kontras kuasa 2 bahagi n to power of K. So n kali 2 level pada K factor. Okey, itu saja ya untuk video kali ini. Saya akan sambung nanti video macam mana kita nak membuat normal probability, menggunakan normal
normal probability plot untuk melihat kesan mana dan kita nak membina model bagi keadaan yang tidak ada replication. Okey, sekian, terima kasih.